Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Naamira binti Mahmud Zani daripada kumpulan 7 dan kami akan membentangkan mengenai isu semasa dan kaitannya dengan etika dan peradaban. Isu semasa yang kami pilih ialah isu berkaitan COVID-19. Saya akan menerangkan sedikit mengenai isu COVID-19 dan definisi bagi etika dan peradaban. Seperti yang diketahui umum, COVID-19 merupakan satu wabak penyakit berjangkit dan diperkenalkan sebagai pandemik kepada orang ramai pada 11 Mac 2020 oleh pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Isu ini telah banyak diperkatakan dan dibincangkan oleh media massa di seluruh dunia. Wabak ini juga telah memberi banyak kesan yang mendalam terhadap orang ramai dari pelbagai sudut seperti ekonomi, budaya hidup dan sebagainya. Maka, isu COVID-19 ini berkait rapat dengan etika dan peradaban. Untuk pengetahuan umum, etika dimaksudkan sebagai satu prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Selain itu, etika juga dimaksudkan sebagai satu proses pemikiran di mana manusia akan berfikir baik dan buruk sesuatu tindakan serta tujuan kepada setiap tindakan itu. Terdapat juga beberapa sarjana barat yang turut memberi pandangan mengenai istilah etika ini, di mana mereka berpendapat bahawa etika ini merupakan suatu teori atau prinsip yang mendorong sesuatu tindakan itu. Peradaban pula dimaksudkan sebagai satu sistem dan tahap perkembangan sosial dan budaya sesuatu bangsa. Peradaban juga dimaksudkan sebagai satu adab yang merujuk kepada tingkah laku, akhlak, etika dan tabiat yang baik atau buruk. Namun begitu, istilah peradaban ini berbeza mengikut sudut pandangan bagi setiap bangsa. Seterusnya, hubung kait isu COVID-19 dengan etika dan peradaban akan diteruskan lagi oleh Syafiah. Terima kasih Amira. Assalamualaikum, saya Nusya Pramahani. Baiklah, umum mengetahui bahawa individu yang beretika adalah mereka yang dapat membezakan antara perkara yang baik ataupun perkara yang buruk, dan masyarakat yang beradab dapat mendorong kepada pembangunan ketemudanan. Baiklah, jika kita dalami kata-kata Rasulullah yang berikut, ini memberi gambaran kepada kita bahawa di saat pandemik COVID-19 ini melanda, individu yang beretika adalah mereka yang mematuhi prosedur standard operasi normal baharu telah ditetapkan oleh kerajaan. Hal ini kerana Rasulullah juga pernah menyuruh menghentikan migrasi ketika penyakit taun telah tersebar pada zaman pemerintahan baginda demi mengawal penyebaran penyakit tersebut. Justru setiap individu seharusnya mengamalkan berbagai langkah yang telah ditetapkan oleh kerajaan seperti berikut dalam membendung penyebaran virus ini. Bukan itu sahaja, individu yang beretika seharusnya tidak menyebarkan berita palsu tentang pesakit yang telah dijangkiti ataupun apa jua isu semasa tentang COVID-19. Bahkan kita seharusnya memberi dukungan dan sokongan semangat kepada semua golongan yang terjejas akibat pandemik ini. Hal ini kerana tuntutan mencegah wabak iaitu wabak COVID-19 merupakan fardu ain dan segala usaha kerajaan adalah sia-sia sekiranya seseorang itu tidak beretika. Baiklah, isu seterusnya akan dibentangkan oleh Tengku Ani. Terima kasih Safia, dan sekarang saya akan sambung pembentangan tentang hubung kait etika dan peradaban kepada masyarakat. Untuk membina sebuah negara yang aman dan sejahtera bermula daripada masyarakat yang beradab, bertamadun dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Seperti yang telah termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-83 yang bermaksud, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Jadi terlihat jelas bahawa Islam menekankan akhlak sebagai satu sisi penting yang perlu ada dalam diri seorang Muslim. Dalam situasi COVID-19 ini, kita dapat melihat betapa rakyat Malaysia mempunyai etika dan adab dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, selepas mendengar pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk kekal di rumah, rakyat Malaysia akur dengan arahan Perdana Menteri untuk terus kekal di rumah.
Mereka sanggup untuk tidak pulang ke kampung semasa raya Aidilfitri dan ada yang terpaksa berjauhan dengan keluarga kerana mengikut arahan untuk kuarantinkan diri. Usaha rakyat Malaysia tidak sia-sia apabila Malaysia dapat mencapai sifar kes positif pada 8 Julai 2020. Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini pastinya memberi kesan kepada sesetengah golongan seperti yang berniaga dan bekerja harian kerana mereka tidak mempunyai sumber keuangan yang tetap sepanjang tempoh PKP. Golongan ini tidak diabaikan oleh masyarakat. Ramai yang memberi sumbangan dari segi keperluan asas, daripada segi duit dan sebagainya. Walaupun ada antara mereka bukanlah daripada golongan yang kaya, tetapi mereka juga tetap berkongsi rezeki yang mereka ada. Di sini jelas menunjukkan bahawa rakyat Malaysia saling tolong-menolong antara satu sama lain. Tetapi kebebasan rakyat Malaysia tidak kekal lama apabila bilangan kes baharu meningkat sehingga mencapai 4 angka iaitu 1,228 yang menjadikan jumlah kes baharu yang tertinggi yang pernah dicapai di Malaysia. Hal ini memberi tamparan yang kuat kepada rakyat Malaysia untuk kembali sedar dan bangkit daripada kelalaian kerana Malaysia hampir berjaya memutuskan rangkaian COVID-19. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mempunyai sikap beretika dan beradab dalam diri untuk menjadikan negara kita aman dan sejahtera. Jadi saya akan serahkan kepada Syahidah untuk menghuraikan lebih lanjut tentang hubung kait etika dan peradaban kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahidah Adam. Untuk bahagian saya akan menerangkan tentang hubung kait etika dan peradaban dalam konteks negara ketika COVID-19. Saya yakin semua sedia maklum bahawa negara Malaysia merupakan sebuah negara yang amat unik kerana mempunyai mempunyai etnik yang pelbagai dan ciri ini amat jarang ditemui di negara lain. Namun begitu, negara Malaysia ini amat terkenal dengan penduduknya yang bersatu padu dalam melakukan sesuatu perkara walaupun berbeza kaum, agama dan bangsa. Hal ini kerana kerajaan Malaysia amat menitik beratkan kebajikan rakyatnya dan melaksanakannya dengan adil dan saksama. Ini dapat dilihat ketika COVID-19 berlaku. Kerajaan Malaysia telah melaksanakan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan di mana semua institusi, premis kerajaan dan swasta ditutup kecuali perkhidmatan yang penting seperti elektrik dan air. Selain itu, kerajaan juga menyarankan agar rakyatnya sentiasa memakai penutup muka dan hand sanitizer ketika keluar rumah. Dan ketika keluar rumah, mereka digalakkan untuk melakukan penjarakan sosial di mana sekurang-kurangnya mereka haruslah berdiri sejauh 1 meter di antara setiap orang. Dan akhir sekali, kerajaan juga telah menyediakan BPN iaitu Bantuan Perhatian Nasional kepada semua rakyatnya, tidak kiralah daripada golongan atasan T20, M40, golongan pertengahan dan golongan bawahan B40. Mereka ini diberikan wang tunai bernilai antara 250 hingga 1,000 setiap orang. Usaha ini sedikit sebanyak telah berjaya menurunkan kes COVID-19 yang berlaku di sini. Saya dapati ada 3 sebab kenapa perkara ini dapat PKP ini berjaya adalah disebabkan pertama adalah ketegasan kerajaan di mana mereka amat menegaskan supaya rakyat mengikuti setiap arahan yang diberikan dan jika tidak mereka akan didenda. Kedua adalah kepatuhan rakyat di mana mereka mematuhi segala arahan yang diberikan. Dan yang ketiga adalah kesungguhan barisan hadapan di mana mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan rantaian COVID-19 ini berjaya dicegah. Okey, itu saja pada bahagian saya. Saya persilakan Ifran Iman untuk meneruskannya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Syahidah. Assalamualaikum, saya Ifran Iman akan membentangkan mengenai hubung kait etika dan peradaban dengan isu semasa kumpulan kami iaitu COVID-19 di peringkat global. Jadi di sini saya akan menyentuh mengenai kaedah atau kemampuan setiap negara di dunia yang mengalami ancaman COVID-19, bagaimana mereka menangani isu tersebut. Selain daripada kerjasama daripada pihak rakyat mereka dalam membantu pihak kerajaan untuk menangani
penularan pandemik COVID-19 di negara mereka. Jadi saya ambil contoh negara New Zealand yang mana pada saya merupakan negara terbaik dalam menangani isu COVID-19 ini kerana Perdana Menteri mereka menutup sepadan negara mereka seawal Februari 2020 selain memperkenalkan perintah tahap kecemasan yang tinggi dan juga melakukan penutupan secara menyeluruh dengan hanya membenarkan rakyat atau penduduk tetap negara mereka sahaja yang memasuki sempadan negara mereka. Jadi, rakyat negara mereka juga memberi kerjasama yang baik untuk membantu pihak kerajaan memutuskan penularan COVID tersebut, yang mana ini membuktikan bahawa rakyat mereka mempunyai nilai etika dan peradaban yang tinggi berbanding negara India yang kita sedia maklum mempunyai populasi penduduk yang agak ramai, iaitu mencecah hampir 1.3 bilion penduduk, mempunyai desakan ekonomi yang tinggi yang memaksa mereka untuk membuka setiap sektor ekonomi dan juga pengangkutan metro bagi mengawal ekonomi penduduk mereka. Dan seperti yang kita sedia maklum, majoriti penduduk di India tinggal di kawasan yang agak padat dan ini menyukarkan pihak kerajaan untuk mengawal penularan COVID-19 dalam kalangan rakyat mereka. Manakala kalau dilihat di negara Amerika Syarikat, kita dapat lihat bagaimana rakyat mereka melakukan protes atau tunjuk perasaan terhadap arahan sekatan pergerakan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan mereka kerana bagi mereka tindakan tersebut hanya akan memberi kesan yang buruk kepada ekonomi dan juga perniagaan mereka. Jadi itu sahaja untuk pembentangan saya. Jadi kami akan teruskan pembentangan dengan pembentangan seterusnya, iaitu Syakira. Terima kasih Ifran Iman di atas penerangan itu. Seterusnya, beralih kepada implikasi dan solusi isu pandemik COVID-19 dan berkaitannya dengan etika dan adab. Satu implikasi utama dari isu pandemik ini adalah keperluan untuk cara hidup yang baru. Risiko jangkitan wabak ini secara transmisi kontak rapat memberi cabaran yang besar untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Solusi bagi permasalahan ini adalah dengan mengadaptasikan norma baru dalam kehidupan seharian bagi memastikan kelangsungan hidup. Antara contohnya adalah penjarakan sosial di khalayak ramai, amalan membasuh tangan sama ada dengan air dan sabun ataupun dengan menggunakan hand sanitizer, pemakaian pelitup muka serta pengurangan interaksi bersemuka. Budaya norma baru ini hanya dapat dipupuk sekiranya individu serta masyarakat mempunyai kesedaran tentang tanggungjawab sosial mereka dalam menyekat jangkitan wabak COVID-19. Norma baru ini juga dapat membawa kepada kesedaran tentang kebersihan tempat-tempat awam dengan proses pembersihan dan sanitari yang kerap dilakukan sama ada oleh kerajaan atau pihak sukarelawan. Selain itu, pandemik ini juga memberi implikasi dari segi penularan wabak dari satu tempat ke satu tempat yang lain menerusi pembawaan individu yang berjangkit. Oleh itu, negara Malaysia telah mengambil inisiatif untuk mengawal pergerakan secara domestik dan antarabangsa serta mengadakan pakej bantuan ekonomi untuk rakyat. Di sini, kita dapat lihat bahawa kerajaan mengutamakan kesihatan serta kesejahteraan rakyat walaupun langkah ini membebankan ekonomi negara. Perkara ini sewajarnya dilakukan oleh semua tampuk pemerintahan di dunia. Namun, terdapat segelintir kerajaan dunia yang mengetepikan kesihatan umum rakyat demi kepentingan ekonomi mereka. Hal ini memberi refleksi terhadap nilai etika dan tanggungjawab sesebuah negara terhadap rakyatnya. Secara global, kita dapat membandingkan kejayaan atau kegagalan sesebuah negara dalam menangani pandemik COVID-19 dengan nilai yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dan kerajaannya. Sekiranya nilai yang didukung adalah rasa empati serta tanggungjawab sosial, maka seluruh lapisan masyarakat dan negaranya akan bekerjasama untuk menangani wabak ini. Namun, sebaliknya akan berlaku sekiranya nilai yang didukung adalah nilai hedonistik dan tidak bermoral. Akhir kata, kemajuan atau keruntuhan sesebuah tamadun mencerminkan nilai etika dan adab tamadun tersebut.
Itu saja daripada kumpulan 7. Sekian, terima kasih.